Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pod Channel. Benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Bukan saya katakan, tapi itu adalah kenyataan Muhyiddin Yassin yang kini tidur sebantal berpeluk bercium bersama dengan pemimpin-pemimpin PAS, sahabat semua. Jadi menarik hari ini saya ingin membawakan kita tentang pendedahan padu daripada Dr. Mujahid. Sebelum ini bersama dengan PAS, tetapi sudah keluar dengan PAS kerana bersetuju dengan Muhyiddin bahwa PAS ini adalah parti yang menyesatkan. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, mari kita dengar dan mari kita tonton bersama apakah pendedahan yang dibuat oleh Dr. Mujahid Rawai ini. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk support Alright No Pod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton bersama video ini untuk kita semua. Pemuda mereka mengata dan menuduh kerajaan perpaduan ini memainkan isu takfiri ini. Dia kata kita pula yang mainkan, sedangkan yang dok cakap hari-hari tentang pendekatan takfiri yang tak menyokong perjuangan Islam itu akan akan masuk neraka dan sebagainya ialah mereka. Jadi bijak mereka nak mengalih tumpuan dan nak mengelirukan lagi rakyat. Dermalah kepada PAS untuk pilihan raya ini kerana ia jauh lebih afdal daripada derma kepada masjid. Kalau derma pada masjid, benefit dia, faedahnya ada satu masjid. Tapi kalau derma kepada PAS untuk pilihan raya ini soal negeri, soal negara. Jadi pada saya nak memainkan isu dan sentimen agama untuk kepentingan parti ini, saya rasa dah makin menjadi-jadi. Komen Senator. Saya rasa banyak daripada apa yang diutarakan tadi oleh sahabat saya, Doktor, dan juga apa yang dilontarkan isu Islam tapi air macam teh tarik. Sebenarnya dia kembali pada tadi doktor ada tanya kan, nak air ke nak Islam kan? Itu dia. Sebenarnya di situ ada satu masalah besar yang kita sedang hadapi ini, bukan sahaja sekarang tapi dah lama dah, iaitu doktrin yang begitu kuat yang menyamakan parti politik itu dalam konteks ini PAS sebagai satu entiti agama. Saya ulang balik dan saya ajak siapa nak berdebat, mari kita berdebat bahawa kalian telah mendoktrinkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kalian adalah parti, kalian adalah agama. Ini masalah besar. Apabila anda meletakkan diri anda sebagai parti dan anda menyatakan anda adalah agama, di sinilah berlaku huru-hara dalam negara kita, bukan sekarang tapi sejak 80-an apabila berlakunya apa yang kita namakan sebagai kafir mengkafir. Dan saya ingin merujuk bahawa kes ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, ia adalah satu fenomena seluruh dunia. Ini adalah di atas sebab mereka menyalah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya sifatnya umum, tetapi mereka meletakkan seolah ayat Quran itu dia. Contohnya apabila disebut talzam jama'atal muslimin, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, bahawa Nabi menyebut bahawa kalau umur kamu panjang kamu akan lihat saya ikhtilafan katsira, kamu akan nampak perbalahan. Maka sahabat bertanya, kami nak buat apa kalau kami bertemu idza adrakana dalikal waqt? Lalu Nabi jawab, talzim jama'atul muslimin, hendaklah engkau bersama dengan jemaah. So, doktor, siapa jemaah itu? Kamilah. PAS lah. PAS lah. Dalam konteks politik dia tu, dia lah, tak ada orang lain lah. Talzam jama'atul muslimin. Jadi seolah ini bukan jama'atul muslimin, ini bukan jama'atul muslimin, amanah lagi jauh lah. So, siapa dia jama'atul muslimin? Kami. Siapa? Parti Islam se-Malaysia, PAS, yang memperjuangkan Islam. Okay. Yang kedua, mereka melihat seolah-olah dalam gerakan politik mereka, dia menganggap orang lain itu adalah yang tidak layak untuk membawa Islam. Kelayakan itu, merit untuk bawa Islam tu tidak layak. Saya bagi bukti. Contohnya, apabila kita melihat dasar-dasar yang dibawa oleh negara sebelum ini, semuanya tidak lari daripada mempertahankan konteks Islam dalam sudut perlembagaan. Tapi selama ini PAS tidak pernah iktiraf. Saya pun dulu dalam PAS juga. So,
Jadi mereka tidak melihat bahawa dasar Islam itu perlu dilihat inklusif dan sejauh mana mereka harus mengembangkannya, memperbaikinya. Tetapi apa yang mereka kata ialah orang lain kalau buat Islam bukan Islam. Yang boleh buat Islam kawal aja. Orang lain tak boleh. So dalam konteks ini doktor, kita telah berada dalam satu situasi yang sangat kelam kabut, pemikiran minda yang telah kita kata rosakkan dengan pemikiran politik bahawa dia Islam, Islam itu adalah dia. Oleh itu nak memecahkan kebuntuan inilah maka perjuangan kepada kita memartabatkan makna Islam yang sebenar, bahawa Islam itu bukan milik seseorang individu maupun parti maupun kelompok. Islam itu ialah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan di kau Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam, di mana rahmat itu mencakupi semua kaum, bangsa, agama, keturunan, mesti duduk di dalam rangka rahmat Islam itu yang akan membimbing negara ini kepada satu kedamaian, kestabilan. Dan jauh lebih daripada itu, kita juga kena melihat bahawa kelompok-kelompok ini mereka tidak berasa sesuatu yang orang kata tidak rasa sesuatu yang bersalah apabila mereka menggunakan isu perkauman, apabila mereka menggunakan isu agama, kerana bagi mereka itulah kita kata vitamin hidup dia. Kalau tak ada vitamin membenci sesama manusia, membenci sesama kaum, antara agama, itu bukan satu vitamin bagi dia. So in order for them to survive, untuk mereka kekal, mereka kena guna isu kaum, mereka kena guna isu agama, dan ini bersesuaian dengan pemikiran mereka yang melihat orang lain semua tak betul, dia saja yang betul. Tapi kalau orang yang bukan Islam, kalau dia berkawan, okey, betul. Tapi orang lain kalau berkawan, tak betul. So ini masalah besar kita. Kita ada masalah besar dalam negara kita, dan saya harap pilihan raya negeri, khususnya orang-orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, bukalah minda anda bahawa anda telah ditunggangi sekian lama. Anda telah digunakan, disalahkan Islam. Contoh, musuh Allah. Ni musuh Allah ni, doktor ni. Saya ni musuh Allah ni. Walaupun PhD saya siasat syariah, tapi saya musuh Allah. Kenapa? Kerana Tak bersama. saya tidak bersama mereka. Itu yang tadi balik pada persoalan tadi. Kami adalah agama, agama adalah kami. So, tapi bila nak cari rezeki, cikgu, pergi cari dekat bumi musuh Allah. Jadi, di mana logiknya mereka boleh letak satu fatwa yang sesat, yang mana kita tengok inilah doktrin yang bagi saya cabaran besar, doktor, untuk kita cabut doktrin ini daripada pemikiran umat Islam. Dan saya seru kepada seluruh rakan-rakan di 6 negeri ini peluang yang terbaik untuk kita pecahkan diri kita keluar daripada perangkap minda yang sangat membawa kita ke belakang, dan dia menjejaskan cita-cita kita untuk melihat Islam, model Malaysia sebagai model negara Islam yang progresif, dengan madaninya itu sangat-sangat Islamik, sangat-sangat mengikut prinsip syariat. Kerana kita faham syariat, doktor, bukan kerana syariat yang kita faham ni macam tadilah, takbir, Allahu Akbar, pakai baju, nampak Islam apa semua. Tapi syariat yang kita maksudkan itu ialah kehidupan baik, kehidupan yang selesa, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ja'alna mustakhlifina fiha musta'marina fiha, akan menjadikan kamu untuk memakmurkan muka bumi ini. Itulah Islam. Inilah yang kita duk buat ni. Tak mana yang tak Islam ya. Jadi saya lontarkan kepada anda yang mendengar, dan saya mencabar siapa yang ada dalam ni dengar ni, apa yang saya cakap ni tak betul, mari kita berdebat dan kita buktikan apakah yang sebenarnya yang dituntut oleh Islam. Dan saya masih lagi beranggapan, lagi di luar sana kita ditanam dengan pahaman aku adalah agama, agama adalah aku, parti aku adalah agama, agama adalah parti aku. Selagi itulah negara ini akan dibawa mundur ke belakang. Baik, yang saya nak minta doktor ulas dengan lebih lanjut lagi. Bahaya doktrin ini apabila pemimpin-pemimpin mereka cakap apa pun, mencarut pun boleh, menuduh orang kafir pun boleh, mereka sendiri berkhianat pun tak mengapa, tetapi di kalangan penyokong-penyokong mereka tetap bertakbir seolah-olah walak itu memang mungkin 120 atau 130%. Apa pun yang cuba dimasukkan ke dalam minda, mereka tak
takkan dapat mampu untuk mengubah pendirian mereka. Fenomena ini kita lihat boleh menjadi suatu perkara yang sangat berbahaya kepada sebuah negara yang berbelang kaum, kepada doktor. Pasti je. Inilah yang saya kata bahayanya. Apabila doktrin ini ditanam sebegitu rupa, dan dia bukan sekadar doktrin politik je. Dia ada usrah. Dia tiap-tiap hari dia. Itulah usrah tu kata bagi dekat apa parti lebih baik pada bagi kat masjid. Ini yang ditanam. Ada sampai kata kalau pergi mesyuarat parti mati lebih baik pada pergi ke masjid. Sujud sembahyang contohnya. Benda-benda ni berlaku, bukan tak berlaku. So doktrin ini ditanam sebegitu lama. Saya tidak tahu kenapa pemimpin muda PAS hari ini dia sama ada dia tak tahu apa yang berlaku, atau dia buat tak tahu apa yang berlaku, atau dia suka benda itu berlaku tapi menafikannya. Cuma apa yang saya nak kembali balik pada soalan doktor tadi, bahawa dalam hal ini dalam sejarah Islam kita ada satu kelompok yang kita namakan sebagai Khawarij. Terkenal dalam sejarah Islam. Siapa yang ada masa buat baca tentang Khawarij. Khawarij ini salah satu daripada ciri-ciri mereka ialah menyatakan mereka saja yang mewakili Islam, orang lain tak mewakili Islam. Yang kedua, mereka mewajarkan apa saja yang mereka buat betul, orang lain buat tak betul. Dan dia menanam kepada pengikut dia bahawa kalau pemimpin dia buat, terima saja sebab mereka mewakili Islam. Jadi kalau kita tengok hari ini, saya sering menulis dalam tulisan-tulisan saya dan dalam buku-buku saya menulis, ada satu bab nama dia Khawarij Moden nama dia. Dan salah satu kelompok Khawarij Moden ini ialah PAS. Dan itulah soalan yang ditanyakan, kalau pemimpin dia buat apa pun betul belaka. Jangan persoalkan. Ya? Ikut saja apa yang dia cakap. Sebab apa? Dia mari pada isu apa dia kata, Allah, kamu nak banding, kamu ni semayang malam tak? Nak banding dengan pemimpin kita. Kamu ni berapa Quran baca? Kamu ni semayang pun tunggang balik. Ni pemimpin kita ni, dia bangun malam, dia baca Quran, jadi dia pergi ke arah tu. Jadi ahli-ahli ini berasa seolah-olah dia tak akan sama kedudukan dia yang digunakan untuk menyatakan bahawa mereka ni suci, mereka ni tinggi kedudukannya dan sebagainya. Sebab itu mereka tidak dipersoalkan. Dan ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya kerana dalam konteks orang kata pemikiran, dalam konteks minda, seharusnya kita boleh mempertikaikan pemimpin kita. Ad-dinu nasihah. Qulna liman lillahi wa rasulihi wa li'ammatil muslimin wa li'ammatihim. Agama itulah nasihat. Kepada siapa? Allah menasihati kamu, Rasul menasihati kamu, dan kamu boleh menasihati pemimpin kamu bagaimana pemimpin kamu boleh menasihati kamu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah menutup ruang itu. Ya. PAS dan kelompok yang sama waktu dengannya, termasuklah Perikatan Nasional yang menumpang. Saya tahu bersatu ni, dia tahu PAS ni tak boleh gila cikgu, tapi oleh kerana keperluan politik. Anwar Musa tahu. Takkan dia tak tahu. Tapi oleh kerana tadi keperluan politik, siapa tak tahu PAS ni. Saya pernah bercakap dengan kawan-kawan UMNO masa dulu muafakat lah kan. Muafakat ya. MN saya kata, macam mana kau orang boleh duduk dengan PAS? Aku keluar PAS dah ni. Aku kenal lah PAS ni. Politik nak buat macam mana dia kata. Maknanya apa? In terms of dari segi nak menumpang PAS, dari sudut nak tumpang bagus dia boleh bawa negara ni, dia hanya menumpang kepada satu kekuatan PAS yang telah satu kekuatan yang palsu, bukan kekuatan sebenar, kekuatan yang dipenuhi dengan berbagai doktrin-doktrin yang tidak betul. Jadi bagi saya itulah jawapan kepada masalah kita, dan bagi saya kerajaan hari ini dengan dasar madaninya, perpaduan yang disebut antara kita PH dengan BN ini serta GPS dan yang lain, sebenarnya adalah satu aset besar untuk kita gelembelingkan tenaga kita berdepan dengan doktrin ini. Dan saya yakin insya-Allah pemimpin-pemimpin muda PAS yang cakap banyak ni, dia tak tahu sejarah pun. Dia mengikut apa yang ada, dan saya cabar mereka. Kalau betul kamu kata tak berlaku, kamu ubahlah PAS. Kami dah cuba dah. Kami dah lama dah cuba dalam PAS. Tak berjaya. Jadi silakan cuba. Tapi jangan syarat, kena ubah kepada yang lebih baik. Jangan kamu pula mengikut sehingga PAS tu tak jadi lebih baik tapi menjadi lebih buruk. Dan saya yakin insya-Allah dengan kekuatan yang ada hari ini, kita dapat dan mampu untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi ini. Dan PRN ini adalah satu medan uji yang sangat baik untuk pengundi-pengundi, khususnya Kelantan, Terengganu, Kedah, membuat satu perubahan besar kepada
satu Islam yang lebih baik dengan memberi kehidupan yang lebih baik dan juga taraf hidup rakyat yang lebih baik, dan itulah Islam dan itulah yang dituntut di dalam agama kita. Baik. Terima kasih. Baik, itu dia sahabat semua. Satu pencerahan yang memang padu daripada Dr. Mujahid ya, berkaitan dengan ya apa sebenarnya yang dilakukan oleh PAS ini. Mereka menganggap hanya mereka yang benar, mereka menganggap parti mereka adalah parti Islam dan Islam itu adalah parti mereka. Ini adalah satu perkara yang amat menyesatkan. Jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, seperti pencerahan dan juga pendedahan yang diberikan oleh Dr. Mujahid tadi. Ini menunjukkan betapa PAS ini adalah parti yang menunggang agama, menggunakan sentimen bangsa, agama untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pemimpin-pemimpin mereka, dan bukannya untuk rakyat. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Pod Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.